Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد قبل الرضا ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا ويفقه أقوالنا اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله أما بعد. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi Surau, tuan-tuan imam, tuan-tuan muadzin, barisan ahli jawatan kuasa, semua yang telah menjayakan, yang telah terlibat, yang telah berkhidmat dalam menjayakan segala aktiviti, program-program, pengajian-pengajian yang dianjurkan di bawah anjuran Surau An-Nur ini. Seterusnya hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang hadir pada hari ini, juga yang sedang menonton pada live pada hari ini, mudahan semuanya terangkum di dalam kelompok umat Muhammad yang dirahmati, yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala limpah kurnia serta inayah yang diberikan, diagihkan, dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas kita semua pada hari ini. Dijadikan kita sentiasa berada dalam keadaan kebaikan, dimulakan kehidupan kita pada hari ini dengan suatu kebaikan. Kita berdoa Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan menjadikan kita sepanjang umur dan sepanjang kehidupan kita dijadikan dalam keadaan kebaikan, keberkatan dan sentiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa meningkatkan kerahmatannya, menambahkan keberkatannya dan melipat kali gandakan ganjaran ke atas kita. Ya Allah, ya Tuhan kami, apa yang telah kami kecapi pada hari ini, maka kekalkan dan teruskanlah ia bagi kehidupan kami yang akan datang, ya Allah. Dan tambahkanlah ia dengan kasih sayang, dengan kerahmatan dan juga dengan kenikmatan daripada-Mu, ya Allah. Berikanlah kami sepanjang kehidupan kami bantuan, pertolongan dan juga kemudahan daripada-Mu, ya Allah. Jauhilah kami sepanjang kehidupan kami dari segala kemungkaran, kemaksiatan, mara bahaya, bala bencana dan wabak penyakit. Lindungilah kami daripada segala perkara yang makruh, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, hidupkanlah kami sepanjang kehidupan kami bernaung di bawah naungan rahmat-Mu, berjalan di atas landasan syariat-Mu dan memiliki pakaian keimanan kepada-Mu, ya Allah. Jadikanlah pertukaran hari, malam dan siang kami, saban hari, saban waktu dan juga setiap tahunnya adalah peningkatan kepada kualiti ibadah kami kepada-Mu, ya Allah.
setiap hari, maka semakin khusyuk dan ikhlas kerana-Mu ya Allah, sehinggalah kami menemukan ajal di penghujung kehidupan kami. Wafatkanlah kami, matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Ya Allah, ya Tuhan kami, matikanlah kami semua di dalam keadaan husnul khatimah, dan jauhilah kami daripada kewafatan su'ul khatimah. Amin ya rabbal alamin ya arhamar rahimin. Hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang dirahmati, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, menyebut berkenaan dengan fitnah di akhir zaman yang sudah pastinya semua mengetahui ia adalah fitnatud dajjal. Dan fitnatud dajjal itu dia muncul berperingkat daripada 3 fasa. Yang pertama, munculnya suatu bibit-bibit ataupun suatu perkara yang merujuk kepada fitnah Dajjal, tetapi dia bukan lagi fitnah kepada Dajjal, dinamakan ad-dijlu. Kemudiannya muncullah tali barut dan pembantu-pembantunya. Para ulama mengatakan mungkin 30 tahun, ada yang mengatakan 300 tahun sebelum daripada muncul orangnya Dajjal yang sebenar, yang dikatakan fasa yang kedua ad-dajajilah. Kemudiannya muncullah Dajjal yang sebenar yang digelarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tok guru kepada para ulama su, dan juga dia adalah suatu kejayaan kepada agenda-agenda Yahudi dan Nasrani yang digelarkan Nabi Muhammad sebagai Dajjal dan dinamakan oleh mereka konco-konconya sebagai Mesiah penyelamat. Untuk terelak daripada fitnahnya, mulai sekarang ini para ulama mengajarkan kita supaya jangan meninggalkan setiap kali mana selepas daripada membaca tahiyat akhir di dalam solat, doa supaya kita dijauhkan daripada fitnah Dajjal. Allahumma inni a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Dekat dalam tahiyat akhir, setelah kita ini selesai daripada bacaan tahiyat akhir, sampaikan imam di dalam Islam, di dalam Imam Syafi'iyah, para a'immah, salah seorangnya yang paling ringan ataupun yang paling beralah di dalam pendapatnya adalah Imam Nawawi. Imam Nawawi, kalau kita tengok pendapat yang lain semuanya makruh, bila sampai Imam Nawawi jadi harus. Pendapat imam lain, Imam Ramli, Imam Ahmad, Ibnu Hajar adalah haram ataupun tidak sah, tak boleh dan sebagainya, sampai kepada Imam Nawawi jadi makruh. Selalunya hukum hakam bagi pendapat Imam Nawawi, bagi fiqh mazhab Imam Syafi'i, Imam Nawawi paling ringan. Tetapi ternyata dalam bab ini membaca doa setelah daripada bacaan tahiyat akhir, Imam Nawawi mewajibkan, malahan Imam Nawawi mengatakan barang siapa yang tidak membaca terbatal solat. Ini pendapat salah seorang daripada ulama. Walaupun dikatakan salah seorang, tak dapat kita ini memuktamadkan adakah Imam Nawawi seorang sahaja yang berpendapat sedemikian ataupun ada beberapa lagi yang lain.
Adakah bilangan mereka itu adalah segelintir, ataupun mereka separuh, ataupun mereka jumhur, adalah yang ramai. Bila kita sebutkan jumhur, maksudnya keramaian para ulama berpendapat dengan pendapat yang sama. Kalau ianya jumhur, solat kita yang tak bacakan doa tahiyat akhir ini jadi batal. Tapi dapat dikenal pasti bahawasanya tidak ramailah para ulama mengatakan sedemikian. Tapi walau bagaimanapun harus kita ini menitik beratkan, mengapakah ada segelintir para ulama yang mengatakan doa ini sangat penting? Kerana kita hidup pada zaman yang ianya sudah pun hampir kepada kemunculan fitnah terbesar di akhir zaman. Kalaulah setelah wafat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalaupun pada waktu itu belum lagi berlaku zaman Dajjal, mungkin sudah adalah ad-Dijl ataupun manusia yang mereka itu menyerupai dengan sifat Dajjal. Manusia yang serupa dengan sifat Dajjal, sifatnya mengadu domba, menipu dan juga munafik, sudah berjaya untuk melagakan para sahabat, berperang para sahabat dalam peperangan Siffin, di dalam peperangan Jamal, di dalam peperangan Nahrawan, di dalam peperangan Karbala. Semuanya peperangan yang terlibat di antara para sahabat ridwanullah, dan di antara mereka perbunuhan sesama sendiri. Bayangkan itu, para sahabat dapat dilaga-lagakan. Kita pula bukan sahabat Nabi, dan kita pula berhadapan dengan Dajjal yang sebenar. Dan salah satu perkara lagi yang diajarkan oleh para ulama untuk kita terselamat daripada fitnatul Dajjal adalah bacaan surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi ini mengikut hadis yang kuat ataupun hadis yang sahih, menyebutkan bacaan sama ada 10 ayat yang terawal ataupun 10 ayat yang terakhir. Itu adalah hadis yang kuat. Ada hadis yang marjuh ataupun hadis yang lemah ataupun kita sebutkan sebagai dhaif, iaitu bacaan surah Al-Kahfi 10 yang terawal dan 10 yang terakhir. Lepas baca ayat 10 yang terawal, terus baca 10 yang terakhir pula. Hadis ini dhaif. Yang kuat 10 awal atau 10 akhir. Maksudnya salah satu. Dan juga ada bukan daripada hadis, tapi daripada ijtihad para ulama. Kebanyakannya para ulama mengatakan daripada kita ini membaca 10 ayat yang terawal sahaja ataupun 10 ayat yang terakhir sahaja, baca surah Al-Kahfi dengan lengkap. Dan waktunya pula tidak ada ditetapkan mana-mana hari, mana-mana waktu, pagi ke petang ke, hari apa ke, dalam mana-mana hadis. Tetapi inisiatif para ulama dan juga inisiatif para asatidah dibacakan pada hari Jumaat, kerana Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih pernah menyebutkan wala taqumus sa'ah illa fi yaumil jum'ah, dan tidak akan sesekali tegak ataupun berdirinya hari Jumaat, tidak akan sesekali berlakunya hari kiamat, kata Rasulullah, melainkan pada hari Jumaat. Jadi daripada hadis ini maksudnya kiamat tidak akan berlaku melainkan pada hari Jumaat. Lalu surah Al-Kahfi dibacakan pada hari Jumaat. Walau bagaimanapun, salah seorang guru kami mengatakan kita sekarang sudah pun sewajarnya untuk membacakan surah Al-Kahfi pada tiap-tiap hari. Pada tiap-tiap hari bacalah surah Al-Kahfi. Kalau tak mampulah tiap-tiap hari baca surah Al-Kahfi,
Hari ini baca 10 yang terawal, besok baca 10 yang terakhir. Selang-seli sampai hari Jumaat bacalah surah Al-Kahfi yang lengkap. Tak sempat juga, maka dalam seminggu bacalah sekali surah Al-Kahfi dengan lengkap. Tak sempat juga dalam seminggu, bacalah 10 yang terawal atau 10 yang terakhir surah Al-Kahfi. Tak sempat juga, tak tahu nak cakap apa. Banyak sangat masa terluang, tak pandai, tak boleh nak baca Quran. Hadirin dan rahmati disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaulah tadi doa untuk kita jauh daripada fitnah Dajjal, memang kita nampak fadilat kerana kita berdoa supaya kita dijauhkan daripada fitnah Dajjal. Tetapi apabila petua, bukan petua lagi dah, cara untuk kita terselamat daripada fitnah Dajjal, maka perlu membaca surah Al-Kahfi. Kita tidak nampak pun cerita pasal Dajjal dalam surah Al-Kahfi. Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya bila kita sebutkan tentang surah Al-Kahfi, dia bukan sekadar fitnah Dajjal yang dapat dielakkan, tetapi semua fitnah berkaitan akhir zaman adalah dapat dielakkan dan dapat diberikan suatu perisai ataupun suatu penghalang daripada kita terjerumus ataupun kita menimpa dan ditimpa dengan fitnah tersebut di akhir zaman dengan baca surah Al-Kahfi. Kerana apa bila kita baca surah Al-Kahfi dapat terelak daripada fitnah di akhir zaman? Kalau kita perhatikan, kita bertadabbur di dalam surah Al-Kahfi, di dalam surah Al-Kahfi semuanya berkaitan dengan kisah. Daripada awal sampai habis semuanya cerita. Surah Al-Kahfi tidak ada berkaitan akidah. Surah Al-Kahfi tidak ada berkaitan dengan syariat. Surah Al-Kahfi tidak ada berkaitan dengan tasawuf ataupun amalan sehari-harian. Cuba kita ni baca surah Al-Kahfi, kalau kita jumpalah perkara-perkara berkenaan dengan aqidah, seperti mana kalimah yang dikatakan wa rabbukal ghafuru dzur rahmah, itu semuanya perkataan yang disebutkan untuk menceritakan cerita-cerita dalam surah Al-Kahfi. Yang dikatakan subhanallah wala yusyriku fi hukmihi ahada, dan janganlah kamu itu menyekutukan pada kepimpinannya Allah Subhanahu Wa Taala dengan sesuatu. Ini memang kalam tauhid, benar. Tapi perkataan ini disebutkan oleh sesuatu individu ataupun watak dalam cerita surah Al-Kahfi tersebut. Yang disebutkan wala yadhlimu rabbuka ahada, dan Tuhan kamu tidak akan menzalimi sesiapa. Itu adalah suatu perkataan yang disebutkan oleh watak ataupun individu yang diceritakan dalam surah Al-Kahfi. Jadi surah Al-Kahfi itu secara keseluruhannya adalah cerita. Dia bukannya berkenaan dengan akidah ataupun syariah ataupun tata cara kehidupan dalam berzikir, ibadah ataupun sebagainya. Lalu apa yang menyebabkan dia itu suatu azimat, menjadi suatu penghalang, menjadi suatu pengelak ataupun perisai umat Muhammad di akhir zaman daripada fitnah? Kerana cerita-cerita tersebut adalah cerita yang sangat berkaitan untuk umat Muhammad, untuk kita semua di akhir zaman. Semakin kita ke penghujung zaman, semakinlah surah ini sangat berkaitan dengan umat Muhammad, dan semakinlah kita adalah orang yang dirujuk dalam surah tersebut. Semakinlah kita ini adalah kaum yang dituju oleh surah tersebut.
Ibarat bila kita baca surah Al-Kahfi, kita sedang menasihati diri kita, dan kita ini sedang mengislah diri kita sebenarnya di akhir zaman. Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk kita menceritakan berkenaan dengan kisah-kisah di dalam surah ini, semua kisahnya agak panjang, tapi kita berikan pada hari ini dia punya konklusi dan juga dia punya sinopsis secara ringkas, untuk kita ini faham kenapa yang surah Al-Kahfi ini dapat mengelak langsung daripada fitnah Dajjal. Ketahuilah kita, dalam kisah surah Al-Kahfi, dia terdapat 4 buah kisah dalam surah tersebut. Daripada surah ayat pertama sekali, alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Ayat pertama sekali sampailah yang terakhir, ayat yang terakhir sekali. Surah ini ada 4 kisah. Setelah daripada satu kisah, berturut-turut diceritakan yang lain pula. Satu kisah habis, yang lain pula. Tidak ada diselang-selikan di dalam surah Al-Kahfi ini dengan beberapa perkara yang lain. Semuanya kisah, semuanya adalah penceritaan. Yang pertama, nama surah ini adalah surah Al-Kahfi, berkenaan dengan Ashabul Kahfi. Daripada pertama, ayat pertama, berkenaan dengan Ashabul Kahfi. Yang kedua pula, menceritakan tentang 2 orang yang dia sebenarnya beragama Hanif. Seorangnya itu diberikan kekayaan, diberikan anak ramai dan juga memiliki aset yang banyak, tetapi tidak bersyukur. Seorang lagi dijadikan oleh Allah miskin, tidak memiliki anak-anak, dan juga dia juga tidak memiliki apa-apa dalam kehidupan dia. Tapi seorang yang beriman, yang beribadah, yang banyak harta tadi, tinggal solat, buat maksiat, tak bersyukur, kufur nikmat kata orang Melayu. Maka ditunjukkan dalam surah ini bagaimana manusia ini dengan sekejap saja, yang kaya boleh dimiskinkan, yang miskin boleh mendadak kaya. Kerana apa? Yang memberikan rezeki adalah Allah, dan juga yang boleh menariknya semula adalah Allah. Kita bukan macam manusia. Manusia bagi kita duit, dia minta balik, kita tak bagi, boleh. Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita rezeki, walaupun sudah dalam poket, walaupun sudah dalam akaun bank, dia masih milik Allah. Itu dahsyatnya rezeki. Walaupun benda tu dah kita telan dalam perut, masih milik Allah. Itu hebatnya rezeki. Maksudnya Allah Ta'ala berikan kita, dalam masa yang sama kita ini tidak memiliki, tapi kita ini hanya pegang dia saja, dapat rasa saja. Itu adalah yang kedua. Yang ketiganya pula, kisah berkenaan dengan Nabi Musa alaihi salam dengan pemudanya, iaitu remaja yang ikut kepada Nabi Musa alaihi salam, namanya Yusha' ibn Nun, pergi menuntut ilmu kepada seorang lelaki yang soleh, yang dikenal pasti sebagai Khidir alaihi salam di dalam surah Al-Kahfi. Kisahnya agak panjang, kita beritahu secara macam tajuk dulu. Kemudiannya yang terakhir, kisah berkenaan dengan Dzulqarnain serta tentera pengikut dan kerajaannya mengelilingi dunia daripada barat ke timur.
sampai ke timur, berjumpa dengan suatu kaum yang meminta pertolongan daripada kerajaan Dzulqarnain supaya mereka diselamatkan daripada kerosakan dan juga kefasadan yang dilakukan oleh Ya'juj dan Ma'juj. Dan itulah kisah terakhir sebelum habisnya surah tersebut. Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, empat kisah ini memiliki kaitan yang sangat rapat kepada umat Muhammad, terlebih lagi zaman-zaman teknologi dan juga zaman-zaman sosial media makin terlihat kebenaran surah ini. Kadang-kadang kita tertanya, apa pula kebenarannya? Allah Ta'ala cerita tentang orang zaman dahulu, bukannya tentang kita zaman sekarang. Walau macam mana pun, dia punya pengajarannya sangat terkait dengan kita umat Muhammad di akhir zaman. Seolah-olah kisah itu dah dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, benda yang akan berlaku di akhir zaman. Bendanya akan berlaku, dan ianya memang subhanallah adalah kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bahawasanya Allah Ta'ala yang jadikan bumi ini, dan dia juga yang menurunkan peringatan tentang fitnah bumi dan dunia ini. Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, untuk kita menceritakan serba sedikit berkenaan dengan ringkasan apa yang diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Surah Al-Kahfi ini suka untuk kita ceritakan daripada belakang. Surah Al-Kahfi kita ceritakan daripada hujung ke depan, sebab daripada hujung tu ceritanya lebih ringkas. Makin depan dia makin panjang, sampai cerita surah, sampailah kepada cerita Ashabul Kahfi, ceritanya lebih panjang kerana dia adalah tajuk utama di dalam surah Al-Kahfi. Namanya pun surah Al-Kahfi, tentang Ashabul Kahfi. Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kalau kita tengoklah surah ini daripada belakang, yang pertama berkenaan dengan Dzulqarnain. Daripada hujung surah ni, daripada penghabisan, kita patah balik ke depan. Dzulqarnain ini adalah cerita berkenaan dengan suatu kepimpinan dan rakyat. Kepimpinannya adalah kepimpinan yang adil, dan rakyatnya adalah rakyat yang taat. Sangat relate dan juga sangat terkait dengan umat Muhammad di akhir zaman, kerana umat Muhammad di akhir zaman, minta maaf, kepimpinannya kepimpinan yang sudah lagi tidak adil, dan rakyat sudah pun melawan. Yang kita jadi macam zaman sekarang ini, wal'iyadzubillah, kerana berlakunya perselisihan dan juga berlakunya pertelingkahan di antara pemimpin dan rakyat. Kalau rakyat dengan rakyat bergaduh, yang selesaikan pemimpin. Kalau pemimpin dengan pemimpin bergaduh, yang selesaikan rakyat. Tapi kalau pemimpin dengan rakyat bergaduh, tak ada siapa dapat selesaikan. Dia akan berlarutan sampai bila-bila. Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, jadi pengajaran dalam surah ini, kisah Dzulqarnain, pemimpinnya apabila Dzulqarnain diminta oleh suatu rakyat. Rakyat Dzulqarnain adalah penduduk bumi keseluruhannya pada waktu itu, kerana Dzulqarnain menguasai bumi daripada timur sampai barat. Dinamakan dia sebagai Dzulqarnain, iaitu pemilik dua kepimpinan, iaitu kepimpinan timur dan barat. Maka pada waktu itu sampailah kepada timur bumi, hatta idza balagha maghrib asy-syams, sehinggalah dia itu pergi kepada tempat terbit matahari. Terbit matahari itu adalah sebelah timur, mana ada terbit sebelah barat. Belum kiamat waktu tu.
Maka pergilah ke timur. Subhanallah, jumpa dengan suatu kaum. Kaum itu minta tolong kepada Dzulqarnain kerana mereka itu telah pun dibelenggu dengan kefasadan dan kerosakan yang dilakukan oleh Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj ini adalah keturunan daripada keturunan Yafith. Yafith itu adalah anak Nabi Allah Nuh alaihi salam. Lepas Nabi Allah Nuh terdampar kapalnya, Nabi Allah Nuh alaihi salam berkahwin isteri baru. Isteri lamanya hanyut. Sebab apa? Tak mau dengar cakap, tak beriman kepada perintah Nabi Nuh. Isterinya dengan anak dia, maksudnya keluarga dia habis. Tinggal sebatang kara Nabi Nuh alaihi salam atas kapal dengan dia punya umat. Termasuk Nabi Nuh alaihi salam, semuanya 83 orang sahaja. 83 orang sahaja. Laki dengan perempuan tak dapat dikenal pasti berapa jumlahnya di antara lelaki dan wanita. Dikatakan jumlah mereka adalah jumlah yang hampir-hampir seimbang. Mungkin separuh-separuh di antara 83 orang tersebut. Nabi Nuh seorang lelaki, ada 82 orang lagi. Maksudnya 41 orang laki, 41 orang perempuan mungkin yang seperti mana itu. Dan Nabi Nuh AS ketika mana terdampar dekat sebuah bukit ataupun dekat sebuah daratan, apabila telah pun banjir itu surut, pada waktu itu Nabi Nuh AS berkahwin dengan isteri yang baru, membina keluarga yang baru. Daripada isteri yang baru itulah lahirlah anak yang paling famous. Maksudnya anaknya ramai, 3 orang lelaki yang paling famous, melahirkan kabilah manusia yang sangat ramai dalam dunia ini, iaitu Sam, Yam dan juga Yafith. Dikatakan anaknya ada 4 yang lelaki, Sam, Yam, Ham dan juga Yafith. Jadi 4 orang lelaki ini semuanya melahirkan kabilah manusia yang sangat ramai. Salah seorang anak daripada 4 orang ini semuanya lelaki, anak Nabi Allah Nuh alaihi salam. Ada anak perempuan tapi tak terkenal, maksudnya tak disebutkan dalam mana-mana riwayat. Jadi Yafith ini dia pun memiliki anak, berkahwin dan memiliki anak. Waktu tu mereka berkahwin di antara mereka lah. Lahir anak, cucu cicit dia. Maksudnya keturunan ketiga keempat setelah daripada Yafith, dia adalah lahir daripadanya Ya'juj dan juga Ma'juj. Salah seorang di kalangan anak-anak mereka. Kacukan antara manusia jin. Jadi Ya'juj dan juga Ma'juj, kisahnya panjang. Subhanallah. Kita dah pernah ceritakan kat tempat ni, sama ada tuan-tuan ingat ataupun tidak saja. Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kawasan lembah yang disebutkan di dalam surah Al-Kahfi itu, oleh kerana Ya'juj dan Ma'juj itu adalah suatu kaum ataupun suatu makhluk yang sangat kuat, dia punya nafsu mengawannya, dan juga dia itu sangat cepat membiak, menyebabkan sangat ramai mereka di dalam sebuah wadi, di dalam sebuah lembah, menyebabkan mereka itu melakukan kefasadan, kerosakan kepada kaum yang lain. Maka kaum yang lain itu memohon bantuan daripada Dzulqarnain. Setibanya pada zaman mereka itu, pemimpin mereka Dzulqarnain. Dzulqarnain hidup pada zaman yang lebih kurang di antara zaman Nabi Allah Ibrahim alaihi salam dan juga zaman Nabi Allah Musa, di antara tu. Jadi Dzulqarnain ini diminta bantuan daripadanya. Mereka berkata kepada Dzulqarnain, "Ya Dzulqarnain, inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ard,
fahal naj'alu laka kharajan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Surah Al-Kahfi. Wahai Dzulqarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj telah pun melakukan kefasadan di atas muka bumi kami. Bolehkah kami ini berikan bantuan kepada kamu, wahai Dzulqarnain, supaya kamu itu dapat menyediakan untuk kami di antara kami, perkampungan kami dan perkampungan mereka, iaitu Ya'juj dan Ma'juj, suatu dinding daripada batu. Sadda maksudnya dinding daripada batu ataupun tanah, macam dinding konkrit ni lah. Mereka minta Dzulqarnain bina dinding konkrit ataupun dinding batu. Sadda tu maksudnya dinding batu ataupun dinding tanah. Lalu jawab Dzulqarnain, ma makkanni fihi rabbi fa'inuni biquwwatin aj'al bainakum wa bainahum radma. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala berikan aku kekuatan dan juga kedudukan, kata Dzulqarnain, ma makkanni fihi rabbi, apa yang telah pun diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada aku daripada kekuatan, fa'inuni, maka bantulah aku dengan kekuatan kamu juga. Minta bantuan pemimpin daripada rakyat. Fa'inuni biquwwatin, maka bantu aku dengan kekuatan. Aku akan sediakan di antara perkampungan kamu dan perkampungan mereka, Ya'juj dan Ma'juj, radma, iaitu dinding daripada besi. Tadi minta batu tapi dia bagi besi. Maksudnya lebih baik lagi, lebih kukuh lagi. Subhanallah. Maka di sini adalah suatu diplomasi di antara pemimpin dan suatu rakyat. Rakyat memerlukan, lalu memohon kepada seorang pemimpin, tetapi permohonan tersebut tidak memberikan beban kepada pemimpin, malahan mengatakan, boleh tak kami memberikan bantuan kepada kamu, wahai Dzulqarnain, untuk kamu selamatkan kami. Maksudnya dia tak goyang kaki jugalah, iaitu penduduk tu, bukannya kamu tolong kami tidur kat rumah, tak apa, tak payah tolong pun tak apa. Maka ini adalah rakyat yang baik. Kita perlu ambil iktibar kerana umat Muhammad di akhir zaman menyedar dirinya itu tidak memiliki kuasa, dan juga mereka itu tahu bahawa mereka itu adalah rakyat jelata. Lalu mereka itu subhanallah tidak merasakan kepentingan dan juga peranan mereka untuk membangunkan negara. Alah, yang biar pemimpin aku punya pasal lah, negara aku nak jadi macam mana. Sebenarnya tidak. Kalau yang naikkan kerajaan itu adalah kita, yang bantu kerajaan itu juga adalah kita. Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu meminta pada Rasulullah, ya Rasulullah, wallini 'alan nas, wahai Rasulullah SAW, jadikan aku wakil rakyat kepada suatu penduduk. Kata Rasulullah, ya Abu Dzar, inna la nu'tihi liman sa'alah. Wahai Abu Dzar, aku takkan bagi sesiapa jadi pemimpin barang siapa yang minta. Orang datang kat Rasulullah, wahai Rasulullah, aku nak jadi pemimpin, Rasulullah tak akan bagi. Kata Rasulullah SAW, wa man utiya, barang siapa, wa man atahu, barang siapa yang memintanya, ahanahu alaihi, dia akan dibebankan. Minta kepimpinan, dia akan dibebankan. Wa man utiyahu fa'anah, barang siapa yang diberikan, dia dipilih, dia dilantik, maka dia akan dibantu. Kalau orang tu kata, datang kat kita, cuba, aku nak jadi pemimpin lah, tolong pilih aku boleh tak? Dia minta jadi pemimpin, sedangkan kita tak suka pun dia jadi pemimpin. Lalu kita pun naikkanlah dia dengan keterpaksaan.
Nanti apa yang kita lakukan, segala kesilapan dia, kita akan mengatakan, dulu nak sangatkan jadi pemimpin, sekarang hadapilah. Tapi kalaulah orang tu tak mau jadi pemimpin, tapi kita yang nak naikkan dia tak mau, sampailah satu ketika kita akan mengatakan, kalau kamu jadi pemimpin, kami akan bantu. Apabila dia gagal dalam kepimpinan, kita akan rasa tanggungjawab untuk bantu dia. Ini adalah sifat yang betul dalam agama. Inilah kenapa di akhir zaman nanti dalam sebuah hadis mengatakan Al-Mahdi yang akan dibaiat di akhir zaman dikatakan fayubay'unahu karihan. Maka Al-Mahdi itu akan dibai'ah di antara rukun Yamani dan juga maqam Ibrahim dekat Ka'batul Musyarrafah, Masjidil Haram, Makkatul Mukarramah, dikatakan dibai'at dalam keadaan yang keterpaksaan. Sampaikan dalam riwayat mengatakan fa in abaita qata'na 'unuqak. Wahai pemimpin, kalau kamu tak mau jadi pemimpin kami, aku akan pancung kamu. Imam Al-Mahdi dipaksa, kalau tidak kami akan pancung kamu wahai Muhammad bin Abdullah. Barulah dia menghulurkan tangan berbaiat, kalau tidak tak mau jadi pemimpin. Sampai ke tahap itu, tak mau sungguh jadi pemimpin. Subhanallah. Tapi dia dipaksa untuk jadi pemimpin. Pemimpin yang macam ini, contohnya lah, kalaulah kepimpinannya gagal, siapa yang rasa tanggungjawab? Mestilah orang yang naikkan dia, betul tak? Mestilah rakyat dia, mestilah pengikut dia rasa tanggungjawab. Jadi kebersamaan itu menyebabkan akan membuahkan kejayaan. Subhanallah. Tapi yang apa kita lihat di akhir zaman sudah pun berbeza di zaman sekarang. Mereka yang mendapat kepimpinan, mereka menuntut jadikan mereka pemimpin. Hadirin dan rahmati disayangi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila Dzulqarnain diminta bantuan daripadanya, rakyatnya mengatakan, kami akan bantu kamu untuk menyediakan prasarana, untuk menyediakan apa-apa perkara supaya kamu boleh jadikan di antara kami dan di antara mereka Yajuj dan Majuj suatu dinding daripada tanah. Lalu pada waktu itu Dzulqarnain pun adalah seorang pemimpin. Bayangkan kepimpinan yang daripada timur sampai barat. Dia bukan memimpin sebuah negara. Malaysia ni adalah sebesar Kuaci je dekat dalam peta dunia. Kecil sangat Malaysia ni. Subhanallah. Kecil sangat Malaysia ni. Bukannya pemimpin Malaysia Dzulqarnain, dia pemimpin global. Daripada Amerika sampailah daratan yang berada dekat Jepun sana, timur sampai barat, dia adalah pemimpinnya. Maksudnya kepimpinannya sangat besar, sangat besar kepimpinannya. Lalu Dzulqarnain sebenarnya boleh mengatakan bahawasanya aku akan bantu kamu, no problem, jangan risau. Tapi Dzulqarnain tidak pernah rasa sombong. Kepimpinannya sangat besar dan kedudukan dia sangat tinggi. Kekayaan jangan cakap lah, kalau dah kata pemimpin timur dan barat, yang memimpin negara kecil-kecil pun dah boleh jadi jutawan, negara besar macam mana lagi? Memang dia itu seorang yang kaya raya lah sepatutnya. Subhanallah, tak mau jadi kaya pun terjadi kaya, terpaksa jadi kaya. Maka mengatakan kepada penduduk kampung di situ, katanya ma makkanni fihi rabbi, dengan apa yang Allah Ta'ala telah pun teguhkan keadaan aku, maksudnya dengan kepimpinannya, dengan kekuatannya, dengan kemampuannya, apa yang Allah Ta'ala berikan kepada aku ini yang menyebabkan aku dah jadi kukuh, jadi kuat,
fa'ainuni biquwwatin, maka bantulah aku dengan kekuatan kamu. Maksudnya Dzulqarnain tidak pernah rasa sombong, tak pernah rasa kekuatannya itu boleh menyelesaikan segala-galanya. Masih memerlukan pertolongan daripada rakyat, masih memerlukan suatu bantuan daripada orang bawahan. Pemimpin yang baik, pemimpin yang hebat, kita cakap ni berkenaan dengan pemimpin pasal apa? Umat Muhammad di akhir zaman, walaupun bukan pemimpin, dia akan cerita pasal pemimpin. Duduk kedai kopi, cerita pasal pemimpin. Subhanallah. Dia bukan macam zaman dulu-dulu. Zaman dulu-dulu tak ada kena-mengena dengan kepimpinan, cerita pasal kebun getah, cerita pasal getah scrap, cerita pasal estate dia. Dulu kita jarang nak dengar datuk nenek kita duduk kedai kopi sembang pasal apa, Perdana Menteri, timbalan Perdana Menteri, kabinet-kabinet. Tak ada. Sekarang dahsyat sekarang ni. Rakyat jelata, kadang-kadang sekolah pun tak, tapi cerita pasal kepimpinan bukan main. Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nak beritahunya dalam sebuah negara, daripada yang pucuk kepimpinan sampai ke akar umbi, daripada yang cerdik pandai sampai yang tak ada pendidikan langsung, semuanya main peranan yang ianya sepatutnya dimainkan. Bila bergerak semua daripada penduduk sebuah negara ataupun sebuah tempat itu dengan peranannya yang sepatutnya, yang sewajarnya dijalankan, pada waktu itulah membuahkan kemenangan. Seperti mana Ya'juj dan Ma'juj dapat dihumbankan oleh Dzulqarnain. Dalam sejarah dunia, Ya'juj dan Ma'juj hanya sekali saja dapat dikalahkan. Nanti di akhir zaman dia akan keluar balik. Waktu tu tak ada dapat dikalahkan, melainkan dengan doa Nabi Allah Isa alaihi salam sahaja. Orang Islam akhir zaman tak dapat menang dengan Ya'juj dan Ma'juj. Sebab kita bukannya macam rakyat yang ada pada zaman Dzulqarnain, dan pemimpinnya pun tak sehebat Dzulqarnain. Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka Dzulqarnain pun mengatakan, aj'al bainakum wa bainahum radma, aku boleh jadikan di antara kamu, perkampungan kamu maksudnya, dan di antara mereka, perkampungan mereka, Ya'juj dan Ma'juj, radma, dinding daripada besi. Jadi ingat, di antara kita siapa-siapa nantinya dinaikkan jadi pemimpin, mana tahu kan? Budak-budak muda sekarang tengok nampak macam duduk kat surau sekarang, mana tahu MB Selangor nanti akan datang, mana tahu, wallahualam kan? Perdana Menteri sekarang pun, dulu masa remaja mana ada tahu, mana ada siapa tahu dia tu Perdana Menteri, betul tak? Kita tak tahu, wallahualam. Kadang-kadang jiran kita je, kadang-kadang anak saudara kita je, kita tak tahu, wallahu a'lam, apa akan jadi akan datang. Cuma kita doakan yang terbaik. Subhanallah. Kita nak sebutkan di sini, kalau seseorang itu diangkat jadi pemimpin, apa yang diminta oleh pengikutnya, oleh orang bawahannya, oleh pekerjanya, oleh staf-stafnya, pemimpin itu bukannya berkaitan dengan sebuah negara sahaja. Dalam organisasi pun boleh ada seorang pemimpin. Dalam sebuah keluarga pun boleh ada seorang pemimpin. Dalam komuniti kecil pun ada seorang pemimpin. Pemimpin apa pun kita jadi, perlulah apa benda yang diminta daripada kita, kita berusaha untuk adakan yang lebih baik daripada yang dia minta. Kalau kita contohnya minta peruntukan minta 5,000, tak apa, saya bagi 10,000, saya usaha. Itu adalah sikap pemimpin. Sentiasa
nak berikan yang lebih baik, bukan yang terbaik. Sebab kalau kita katakan yang terbaik, dia hanyalah dalam kadar yang ianya kita mampu. Tetapi kalau kita katakan dia lebih baik daripada apa yang diminta, Allah Ta'ala akan tolong. Bila disebutkan bahawasanya penduduk kampung tu minta dinding daripada batu, kata Zulkarnain, aku boleh jadikan di antara kamu dan mereka dinding daripada besi. Maksudnya bila dikatakan ma makkanni fihi rabbi, dengan kekuatan yang ada pada aku, kata Zulkarnain, maksudnya aku, tentera dan juga kerajaan aku. Kalau tambah dengan kekuatan kamu pula penduduk kampung, kita boleh jadikan di antara kita perkampungan kamu dengan perkampungan mereka dinding daripada besi. Maksudnya lebih baik daripada apa yang diminta oleh mereka. Subhanallah. Dan Zulkarnain tidak pernah mempertimbangkan dulu, tak pernah buat mesyuarat dulu ke, bincang dulu ke, nantilah besok-besok tengok macam mana kalau diluluskan ke. Tak, waktu tu juga subhanallah, kerana apa? Mereka telah pun terdesak nak dapatkan bantuan supaya terhadang mereka daripada kefasadan, kerosakan, kehancuran daripada Ya'juj dan Ma'juj. Begitulah sepatutnya sifat seorang pemimpin dan juga peranan suatu pengikut dan juga rakyat. Kita di sini adalah salah satu daripada dua tersebut, sama ada kita pemimpin ataupun rakyat. Pemimpin yang dimaksudkan itu bukanlah semestinya pemimpin sebuah negara. Sampaikan dalam rumah tangga pun, bapa-bapa semuanya pemimpin. Maksudnya anak-anak tidak boleh mengatakan ayah saya bertanggungjawab atas semua dalam hal ehwal rumah tangga. Tidak, anak-anak kena bantu. Isteri juga tidak boleh mengatakan semuanya adalah tugasan suami saya. Suami sepatutnya kena masak, kena sediakan pakaian, kena buat tu, kena buat. Tidak. Kerana apa? Subhanallah, isteri juga perlu membantu. Suami pula tidak bolehlah goyang kaki, tak apalah, dah ada isteri, anak-anak boleh bantu. Tidak, perlulah dia itu berikan yang lebih daripada apa yang diminta oleh isteri dan anak-anaknya. Keluarga macam ini akan berjaya. Keluarga macam ini akan berjaya. Subhanallah. Kalau isteri tak tolong suami, suami pun susahlah nak bagi yang lebih daripada isteri minta. Sama jugalah kalau isteri tolong suami, suami pun tidak ada nak bagi yang lebih, maka tak dapat juga beri yang lebih. Maka dia perlu bergerak seiring dalam sebuah komuniti, dalam sebuah persatuan, dalam organisasi, apatah lagi yang lebih besar, negeri, negara dan juga sebagainya. Di zaman sekarang kita belum ada lagi pentadbiran sebuah benua, dan kita belum ada pentadbiran satu dunia. Akan datang ada, tapi bukan mengikut sistem kepimpinan sekarang. Kepimpinan Al-Mahdi adalah kepimpinan global. Di bawah kepimpinannya akan ada kepimpinan benua-benua. Di bawah kepimpinan benua-benua akan ada kepimpinan negara-negara. Dalam kepimpinan negara-negara akan ada kepimpinan negeri-negeri. Dalam kepimpinan negeri-negeri akan ada kepimpinan daerah-daerah. Dalam kepimpinan daerah-daerah akan ada kepimpinan tempat demi tempat. Satu demi satu, semuanya akan ada pemimpin. Subhanallah. Ini akan berlaku, tapi tak tahu bila. Kalau tuan-tuan dan puan-puan nak tahu macam mana bentuk organisasi kepimpinan Al-Mahdi, begitulah. Kita ini duduk dalam komuniti kita, dipimpin oleh pemimpin tempat kita.
Pemimpin tempat kita pula dipimpin oleh kepimpinan daerah itu. Ada pemimpinnya. Pemimpin daerah itu pula dipimpin oleh pemimpin negeri itu. Ada pemimpinnya. Pemimpin negeri itu pula dipimpin oleh pemimpin negara. Ada seorang pemimpin lagi. Pemimpin negara pula dipimpin oleh kepimpinan sebuah benua. Ada seorang khalifah, sebuah benua pula dipimpin oleh kepimpinan dunia, iaitu Muhammad bin Abdullah Al-Mahdi Al-Muntadhar, memimpin habis satu dunia. Subhanallah. Tapi tak berlaku lagi zaman sekarang. Sekarang ni kepimpinan dunia setiap negara nafsi-nafsi. Kau pimpinan kau, aku pimpinan aku, lain-lain. Subhanallah. Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka subhanallah, itu adalah suatu ibarat ataupun suatu pengajaran yang kita boleh ambil daripada kisah Dzulqarnain. Bila kita pergi ke depan sedikit daripada surah Al-Kahfi, kita akan dapati cerita berkenaan dengan kisah Nabi Allah Musa alaihi salam menuntut ilmu daripada seorang lelaki yang saleh. Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa alaihi salam dia bukan sekadar nabi yang biasa, malahan dia terkandung di dalam seorang rasul. Dia adalah seorang rasul. Lebih khusus dalam kelompok para rasul pula, Nabi Musa alaihissalam termasuk dalam golongan 25 rasul yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Malahan Nabi Musa alaihissalam disebutkan namanya paling banyak dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran Nabi Musa lebih banyak, sangat banyak dalam Al-Quran. Bukan sekadar itu sahaja, dalam 25 orang rasul pula Nabi Musa AS tergolong dalam nabi-nabi ulul azmi. Dalam kelompok nabi-nabi ulul azmi pula, Nabi Musa AS adalah ranking yang ketiga terbaik setelah Nabi Allah Ibrahim alaihi salam di atasnya, dan dia lebih mulia daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu kedudukan tertinggi dan terpuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudiannya kedudukan kedua adalah Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Kedudukan yang ketiga Nabi Musa alaihi salam. Kalau bukanlah kemuliaan Nabi Musa AS dengan Nabi Muhammad, nescaya Nabi Musa adalah yang pertama. Tapi tak dapat nak mendahului kehebatan Nabi Muhammad SAW, Habibullah, dan tak dapat nak menandingi kehebatan Nabi Ibrahim AS, Khalilullah. Yang ketiga ni pula namanya Nabi Musa AS, Kalimullah. Nabi Musa AS yang kehebatan, kedudukan, ketinggiannya ini, Allah Ta'ala suruh menuntut ilmu daripada seorang lelaki yang soleh, yang darajat kenabiannya pun diragui, yaitu Sayyiduna Khidir alaihi salam. Nabi Khidir alaihi salam di antara para ulama memiliki khilaf sama ada dia itu nabi ataupun bukan. Ada para ulama mengatakan dia bukan nabi, tapi dia adalah seorang yang soleh. Ada para ulama yang mengatakan Khidir alaihi salam adalah nabi, tapi bukan nabi yang tinggi darajat. Nabi Musa alaihi salam dengan ketinggiannya melampaui segala para malaikat. Sampaikan malaikat Jibril alaihi salam, Nabi Musa atas Jibril alaihi salam kemuliaannya. Allah Ta'ala suruh menuntut ilmu daripada seorang hamba yang jauh lebih rendah dia punya darajat berbanding Nabi Musa alaihi salam. Maka pengajarannya di sini adalah umat Muhammad di akhir zaman
kita ini bukan lagi macam zaman dahulu. Zaman dahulu bolehlah kita ini mengambil kira kalau seorang itu sudah tinggi ilmunya, tak boleh lagi belajar melainkan dengan guru yang tinggi-tinggi. Benar. Tapi di zaman sekarang sudah tidak relevan, kerana manusia tidak belajar sudut ilmu yang menyeluruh. Cuba kita lihat, masuk universiti, kita ada bidang, ada kos. Dalam kos itu je lah yang kita belajar. Yang lain tak tahu apa-apa. Betul tak? Sampaikan dalam bab agama sekalipun, terpecah kepada beberapa bidang. Ilmu tauhid, ilmu aqidah, ilmu fiqh, ilmu usuluddin, semuanya lain-lain. Bila kita belajar, walaupun dalam agama itu sebenarnya satu, dipecahkan dalam beberapa bidang di dalamnya. Kemudian bila kita belajar masuk universiti, kita hanya belajar satu daripada sudut ini sahaja, yang lain tak tahu. Jadi orang yang sudah ada PhD di dalam ilmu usuluddin, nak belajar perkara yang dia belum pernah belajar dalam universiti, dia boleh belajar daripada orang yang asasi pun, daripada orang yang fiqh, belajar fiqh. Betul tak? Maksudnya di zaman sekarang bukan lagi zaman untuk kita ini melihat tingkat mana dia punya pendidikan, tetapi takat mana kita ini nak mulakan pengajian. Nak mula pengajian kita daripada bawah, pilih orang yang level ilmunya tahap bawah. Walaupun kita ini sudah pun ada PhD, ada master dalam sesuatu bidang, tetapi di akhir zaman dah tak relevan lagi untuk kita ini pilih orang yang tahap yang serupa dalam bidang yang lain untuk mengajarkan kita. Nabi Musa alaihi salam kalimullah, yang boleh bercakap direct dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan memiliki hijab daripada belakang hijab, direct dengan Allah Subhanahu Wa Taala tapi belakang hijab. Subhanallah, disuruh belajar dengan Nabi Khidir alaihi salam kerana takat ilmu yang ada pada Nabi Khidir tidak ada pada Nabi Musa alaihi salam, walaupun dalam bentuk yang rendah. Subhanallah, sampai ke Nabi Khidir alaihi salam mengatakan, innaka lan tastati'a ma'iyya sabara, kamu tidak akan dapat sabar, ataupun kamu tak akan sabar dengan aku, dengan apa yang aku lakukan. Maksudnya kamu takkan dapat apa yang aku akan ajarkan, wahai Nabi Musa alaihi salam. Subhanallah, Khidir alaihi salam cakap dengan Nabi yang tinggi itu darajat. Subhanallah, Nabi Musa alaihi salam katanya, subhanallah, satajiduni insyaallahu sabiran wa la a'si laka amra, kata Nabi Musa. Nabi Musa berkata kepada Nabi Khidir, kamu akan dapati aku akan menjadi orang yang paling sabar ikut kamu punya ilmu, dan aku takkan ingkar dengan apa yang kamu itu arahkan. Bayangkan, Nabi Musa patuh kepada guru yang level sepatutnya level dia di sisi Allah jauh lebih rendah. Nabi Khidir tu macam tak ada apa-apa di kalangan para anbiya, seorang yang soleh, tapi di kalangan para anbiya macam tidak ada apa-apa. Nak banding Nabi Musa alaihi salam dikurniakan suhuf, dikurniakan kitab Taurat, di bawahnya banyak para anbiya, dan juga Nabi Musa alaihi salam dapat, subhanallah, diselamatkan daripada Fir'aun. Yang kita sebutkan Nabi Musa paling banyak musuh. Yang pertama, musuhnya umatnya sendiri, iaitu Bani Israel. Yang kedua, musuhnya Samiri, sesatkan umatnya. Yang ketiga, musuhnya umatnya sendiri, Qarun umat Nabi Musa. Yang keempat, musuh dia paling utama Fir'aun. Yang paling banyak musuh Nabi Musa alaihi salam. Dalam Quran, semua musuh Nabi Musa tu ada dalam Quran. Kalau kita tengok ceritanya, kisah Qarun ada dalam Quran, kisah umat Nabi Allah Musa
tentang pemilihan lembu nak disembelih, Al-Baqarah pun ada dalam Quran. Berkenaan dengan Samiri pun ada dalam Al-Quran. Berkenaan dengan Fir'aun, jangan cakaplah, lebih banyak lagi dalam Quran. Subhanallah. Sebenarnya kenapa dalam Quran ada banyak kisah Nabi Musa AS? Begitu jugalah sebab Nabi Musa AS, dia adalah seorang rakyat yang terpaksa tegur pemimpin dia. Lihat bagaimana seorang rakyat tegur pemimpin. Bukannya pergi dekat takhta Nabi Allah Nabi Musa AS, bukannya pergi ke atas singgah sananya Fir'aun, dia pergi lempang mukanya Fir'aun. Tidak, walaupun Nabi Musa kuat. Tapi Allah Ta'ala mengatakan, faqul hal laka ila an tazakka. Wahai Musa, aku tahu wahai Musa. Allah Ta'ala sebutkan kepada Nabi Musa, wahai Musa, seolah-olah Allah Ta'ala mengatakan, aku tahu engkau kuat, aku tahu engkau berani dengan Fir'aun, kamu tak penakut. Tapi katakanlah olehmu, wahai Musa, wahai Fir'aun, aku nak ajak kamu supaya beriman. Adakah kamu mahu beriman dengan aku? Sebut lembut-lembut, wahai Musa. Sedangkan dengan kekuatan, dengan kerasulan, dengan kenabian Nabi Musa, boleh saja Nabi Musa naik atas singgasana Fir'aun, dia tempeleng kepala Fir'aun mati, boleh. Nabi Musa seorang yang kuat, bukannya seorang yang lemah. Dia seorang sahaja pun boleh kalahkan 40 beribu-ribu manusia. Dua kabilah nak bergaduh, Nabi Musa tepuk dada, meninggal dunia habis, mati, kena tepuk dada dengan Nabi Musa. Nabi Musa baru tepuk dada tau, tepuk bom, meninggal terus orang tu. Belum lagi penumbuk tu, sekali penumbuk rasa hilang muka terus. Nabi Musa kekuatan luar biasa. Ada suatu perkampungan, kampung tu tengah mengalami kemarau, dan dekat kampung tu memang disediakan satu perigi yang besar, dan penutup perigi itu kalau nak dialihkan perlu dengan 40 orang lelaki yang kuat. Bila dah berlaku kemarau, ada 40 orang lelaki nak alihkan, tapi 40 orang lelaki tu dah jadi lemah kerana tak dapat minum. Datang Nabi Musa AS, Nabi Musa angkat seorang, alihkan dengan mudah. Subhanallah. Agaknya Nabi Musa AS zaman sekarang, dia boleh angkat kereta Mercedes sebelah tangan, kereta kancil sebelah tangan, senang. Setakat 1 tan 2 tan bukan masalah bagi Nabi Musa AS untuk angkat. Nabi Musa AS rasanya kekuatan sebelah tangannya, kekuatan yang boleh mengangkat 1.5 1.6 tan, 1600 tan boleh angkat sebelah tangan Nabi Musa AS, kekuatan dia. Kalau melihat kepada yang disebutkan riwayat tadi, kerana apa riwayat itu disebutkan dengan tempat itu dan perigi itu ada dekat Mesir. Perigi itu jangan cakap lah, perigi itu orang zaman sekarang memang tak terangkat langsung. Kalau kita nak angkat memang tak akan terangkat, kita yang terangkat. Nabi Musa dikatakan angkat dengan 2 belah tangan macam angkat dulang aja, alihkan. Yang zaman Nabi Musa AS, penutup perigi tu yang dibuat daripada konkrit ataupun tanah batu tu memerlukan tenaga 40 orang lelaki yang kuat baru boleh bergerak penutup perigi tersebut. Nabi Musa angkat seorang saja. Kekuatan luar biasa Nabi Musa. Kekuatan yang luar biasa tu, rasa-rasanya mustahil ke nak kalahkan Fir'aun dengan dia punya kekuatan. Tak ada masalah langsung bagi Nabi Musa. Nabi Musa kalau nak kalahkan Fir'aun, tak ada masalah, no problem bagi dia. Nak ambil alih kepimpinan, no problem. Nabi Musa boleh naik atas singgasana tu, singgasana Fir'aun tu, dia boleh tempeleng Fir'aun meninggal waktu tu, ambil alih kerajaan waktu zaman tu. Bukan tak boleh, tapi kenapa tidak pernah dilakukan? Kerana nak menunjukkan agama ni bukan agama bergaduh. Nak tunjukkan wahyu Allah ni, agama ni, syariat ni bukan ajak bergaduh.
tapi ajak berdiplomasi, ajak berbincang. Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu kisah Nabi Musa alaihi salam dalam surah Al-Kahfi berkaitan dengan kita dalam permasalahan ilmu. Umat Islam zaman sekarang ini yang bertegang leher, yang sampai bergaduhan, bercanggahan, sampai mengkafirkan, mensyirikkan yang lain, sampai memunafikkan yang lain, semuanya hanyalah kerana bercanggahan dan berbeza di dalam pendidikan dan juga ilmu. Dalam bab lain kita boleh je berlapang dada, boleh tersenyum dalam bab yang lain, tetapi bila bincang berkenaan dengan keilmuan, terutama sekali di dalam agama, di dalam Islam, terus bertegang leher, terus berkerut dahi. Astaghfirullahalazim, seolah-olah perkara itu adalah benda yang dikatakan harus bagi umat Muhammad untuk berkelahi ataupun bercakaran di antara satu sama yang lain. Apa yang menyebabkan kita jadi sedemikian di zaman sekarang? Kerana kita tidak ada memiliki sifat tawadhu' ketika mana menuntut ilmu. Waktu menuntut ilmu itu tidak pernah merasakan diri itu rendah. Sudahnya merasakan aku belajar, engkau tahu apa. Daripada situlah timbulnya sifat aku benar, engkau salah. Dan daripada situlah timbulnya sifat untuk menyalahkan yang lain, dan juga semuanya tak betul melainkan dia saja yang betul. Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkatkan darajat, mengampunkan dosa, dan kita ini sentiasa berada di bawah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa kita, melindungi segala keaiban kekurangan kita, dan juga melipat kali gandakan ganjaran ke atas kita, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, hindarilah kami daripada fitnah di akhir zaman, terutama fitnah Dajjal. Dan juga kami memohon kepadamu, ya Allah, berikanlah kami ketenangan jiwa dan juga ketenangan hati. Hindarilah kami daripada kecelaruan, daripada keluh kesah, dan juga daripada penyakit jiwa, ya Allah, daripada anxiety, daripada penyakit-penyakit yang berkenaan dengan jiwa dan akal, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, hindarkanlah kami daripada pembunuhan diri dan juga daripada kematian mengejut. Ya Allah, ya Tuhan kami, hindarkan ahli keluarga kami daripada sifat ingin bunuh diri dan juga sifat mereka itu merasakan diri tak berguna lagi, ya Allah. Hindarkan kami semua daripada penyakit jiwa yang wujud di akhir zaman, ya Allah. Kasihani kami, ya Allah. Dan juga hindarkanlah kami daripada kematian su'ul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah kisah tadi kita akan sambung pada waktu yang akan datang. Tadi baru 2 kisah, ada lagi 2 kisah di dalam surah Al-Kahfi. Kita berhenti setakat ini dahulu. Minta maaf kalau ada salah silap, kekurangan dan juga tersinggung mana-mana pihak. Tidak adalah apa yang kita ucapkan tadi melainkan untuk jadikan suatu contoh sahaja. Kalau terkena nak buat macam mana? Kalau terkena ustaz pun kena juga kan, kena diri sendiri juga. Jadi subhanallah, sama-samalah kita bermuhasabah. Akhir kalam, aqulu qawli hadha li wa lakum wa billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.